Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang saya hormati saudara Tuan Imam Barisan dan Kuasa Masyarakat, tuan dan puan-puan yang sempat hadir pada pagi ini. Saya nak mengambil masa sedikit untuk berkata tentang beberapa perkara. Antaranya ialah tentang Kuala Pilah ini sendiri yang sebenarnya. Saya sebenarnya pernah belajar dengan Allah Ayaham, tapi yang agak pelitnya ketika saya datang belajar itu tahun 2008-2009, saya bukannya datang belajar seperti tuan-tuan dan puan-puan, belajar harfiah, Al-Quran, hadis. Itu yang Allah yang hamara dengan saya pada ketika itu. Saya kata, saya datang, saya nak belajar adat-adat Melayu, saya kata, adat-adat Fatih. Tapi oleh kerana dia memikirkan ada sesuatu yang boleh diceritakan, diajarkan kepada saya, maka saya belajar secara bersemuka dengan beliau. Dan kemudian saya banyak memperlihatkan tentang sejarah-sejarah dan kisah-kisah di Negeri Sembilan, termasuk madrasah ini. Ramai yang tidak faham bahawa madrasah ini adalah hasil daripada kitab ke bawah duli, yaitu almarhum Tuanku Abdul Rahman, yang pada ketika itu yang begitu kuat berpegang kepada aliran-aliran kajian ke arah keislaman. Jadi oleh sebab itulah munculnya madrasah ini, dan ini adalah hasil sumbangan dan perkenan ke bawah duli yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ramai yang tidak faham benda dan perkara ini, dan saya mengikuti perkembangan madrasah ini sampai bila-bila, dan saya tahu apa yang berlaku. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, contoh Negeri Sembilan Darul Khusus, Pahang Darul Makmur. Kalau kita lihat Negeri Sembilan Darul Khusus, orang tidak tahu apa maksudnya Negeri Sembilan Darul Khusus itu. Orang mentafsir Negeri Sembilan Darul Khusus, Negeri Sembilan yang ada kaitan dengan adat. Salah. Ramai yang mentafsir yang seperti itu. Perkataan Negeri Sembilan Darul Khusus adalah dimulai oleh almarhum Tuanku Abdul Rahman. Kerana apa? Sebab Kuala Pilah Negeri Sembilan pada ketika itu khasnya di kawasan Kuala Pilah, menganjur ke Senaling sampai ke Selim nanti, ilmu kajian yang ada kaitan dengan Islam begitu kuat pada ketika itu. Maknanya khusus ke arah itu yang benarnya. Ramai yang tidak tahu benda dan perkara ini. Ini adalah titah ke bawah duli tuanku. Tak ada kaitan, adat cuma pelengkap sahaja. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita Kuala Pilah adalah bumi yang betul-betul dirahmati oleh Allah sejak daripada zaman awal lagi. Menurut kajian, kami mengkaji, bukan kami bercakap sahaja. Kalau di Negeri Sembilan, terutama di Kuala Pilah, saya banyak menulis. Saya fikir dah 80 lebih buku-buku tentang kisah Negeri Sembilan Melayu. Kuala Pilah adalah nadi Negeri Sembilan. Kuala Pilah, Ulu Muar, nadi Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tidak perasan, saya sudah berjumpa dengan manuskrip lama daripada kulit kambing dan macam-macam. Pada suatu ketika dahulu sudah ada kerajaan Kedah Tua, kerajaan Gelanggi, kerajaan Linggiu,
Cina. Dan satu lagi kerajaan Ulu Mua, Colombia. Sebab Ulu Mua ini daripada tempat kita ini menganjur sampai ke Mua. Satu kerajaan yang begitu hebat, yang begitu kuat. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini adalah hari raya korban. Saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan tentang pengorbanan nenek moyang kita yang paling awal dahulu. Tahu nan kocik pada nan godang, tahu nan godang pada nan tua, tahu nan tua pada nenek moyang, tahu nenek moyang pada nan dulu-dulu. Ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan Ulu Mua pada ketika itu hebat dari segi industri pertanian, pertanian padi. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, bekas sawah masih lagi ada. Hebat orang Colombia pada masa itu. Dan pada ketika itu, orang Melayu zaman awal tak pakai cawek dah, tuan-tuan dan puan-puan. Pada ketika itu sudah ada industri kain yang dipelajari daripada Arab dan daripada Parsi. Sudah ada industri kain yang dibuat daripada kulit-kulit kayu. Ini satu kesilapan. Kalau kita berkata zaman awal adalah orang asli pakai cawek, orangnya salah. Jangan kita ikut kajian-kajian yang tak sampai ke ujung. Dan pada ketika itu sudah ada kerajaan Kedah Tua yang begitu hebat dengan industri besi. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika itu sudah ada kepandaian membuat pistol. Apa nama pistolnya? Kerakul. Sudah ada kepandaian membuat senapan, namanya istinggal. Sudah ada kepandaian membuat meriam, namanya lela rentaka. Jadi kita kena kembali semula kepada kehebatan Melayu pada peringkat awal, Melayu Islam. Dan sudah wujud kerajaan Chin Tu. Ini mengikut manuskrip Cina, yaitu di Kelantan, sekitar Pasir Mas. Dan sekitar Pasir Mas, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak percaya, perhubungan perniagaan pada ketika itu tak pakai duit macam kita. Pertukaran emas dengan emas, termasuk Colombia. Emas dengan emas, emas ditukar dengan emas. Tapi pengkaji-pengkaji, penulis-penulis buku mengatakan sistem tukar barang tak betul. Tak betul. Oleh sebab itu, pengkaji-pengkaji muda macam kami cuba nak mengonjakkan semula Kuala Pilah ni bagaimana. Begitu juga Kampung Parit ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jalan Bosa Athena tak ada lagi masa tu. Ni hutan. Ayat Kuala Pilah panggil apa? Hutan Banat namanya. Hutan Banat mana Toba hutan ni. Hutan Toba ni. Jalan perhubungan adalah sungai yang di sebelah sana, sebelah depan tadi. Dan sebelah hujung sana, sebelah tepi sana, yang selalu banjir ada satu rumah. Saya sudah melihat beberapa manuskrip dan saya buat kajian sekitar. Di situ ada pelabuhan, ada penambang. Bila saya buat kenyataan seperti ini, betul ini gila, memang gila. Di situ ada penambang. Jalan sedikit Masjid Raja Antu, ANTU, bukan HANTU. Masjid Raja Antu, dan kemudian ada jambatan. Di sana ada kincir. Datuk ketiga dulu, kincir, untuk memasukkan air ke sawah. Ini teknologi Melayu zaman awal. Dan sudah ada pergerakan manusia pada ketika itu. Menurut kajian, orang Negeri Sembilan ada darah orang asal, orang asli, Jambi, Campa, Parsi, Arab. Akhir sekali Minangkabau. Kalau ada yang mengatakan bahawa kita 100% Minangkabau, salah. Gerakan kemelayuan, gerakan keislaman bermula daripada utara. Bermula daripada utara. Apa yang dipanggil mengikut manuskrip Cina ialah Nam Tian namanya. Nam Tian. Maknanya pada ketika itu
Manusia Melayu sudah mulai muncul di Afrika. Oleh kerana beberapa gerakan bumi dan macam-macam, manusia Melayu bergerak ke tanah Parsi dan tanah Arab. Kemudian dalam keadaan yang tertentu bergerak ke alam Melayu. Alam Melayu ini dipanggil sebagai pentas Sunda. Ketika itu tidak ada kelautan yang bebas. Semuanya tanah daratan. Boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan selepas itu berlaku gerakan bumi, kemudian barulah ada kelautan. Dan selepas itu baru wujud suku kaum atau etnik-etnik yang tertentu. Menurut pakar sejarah Iran, Ali Shariati, apabila berlaku pecahan-pecahan kaum, asabiah panggilnya, bukan asabiah yang tak baik, barulah muncul suku kaum yang hebat. Dan kemudian bergerak daripada utara ke arah Pentasuna, dan kemudian daripada Pentasuna bergerak ke kawasan lain. Kawasan lain pada ketika itu berlaku pembekuan ais. Kita sudah lama maju daripada tamadun India, tamadun Cina, dan beberapa tamadun yang lain. Kami meneliti, kami mengkaji bahawasanya di Negeri Sembilan tidak ada aliran Hindu-Buddha. Negeri Sembilan tidak ada aliran Hindu-Buddha. Ini saya nak ulang kalian berdua. Kalau ada aliran Hindu-Buddha, Negeri Sembilan sudah ada candi, sudah ada beberapa kuil-kuil lama yang boleh kita selidiki dan yang boleh kita tengok. Sebab bumi Negeri Sembilan adalah bumi yang dipenuhi dengan rahmat pada ketika itu. Negeri Sembilan sudah terbuka sejak zaman abad awal lagi. Siapa yang ada di bumi Negeri Sembilan? Ini yang dikatakan melalui bidanan-bidanan Melayu. Ungkau hitam duduk di atas gunung, siamang hitam duduk di atas gunung, ungkau putih turun daripada gunung, siamang hitam turun daripada gunung. Siapa ungkau, siapa siamang? Itu kiasan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ungkau, tengok siamang, makanan dan pergerakannya hampir sama dengan manusia. Ini kiasan. Ini nak menunjukkan orang-orang yang asal duduk di Negeri Sembilan. Yang masih lagi duduk di atas gunung, itu dia orang asli. Yang duduk di pedalaman, yang turun daripada gunung, itu dia Melayu asal Negeri Sembilan yang macam kita ini. Jadi tidak heranlah tuan-tuan dan puan-puan, darah campuran yang begitu banyak dalam diri kita, kita lain daripada Minangkabau. Saya tidak menolak Minangkabau, tetapi sedikit daripada darah Minangkabau itu ada. Saya nak bagi tahu, bukan Minangkabau abad ke-16. Minangkabau abad ke-16 sudah ada percampuran Hindu-Buddha. Ini Minangkabau abad 1 hingga ke-14. Minangkabau yang betul-betul mengikut syarat, mengikut hukum hakam yang sebenar. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak marah kalau tuan-tuan dan puan-puan berkata bahawa dalam beberapa adat upacara kita banyak menyeleweng dari segi konsep Islam. Kerana mereka mengikut aliran Minangkabau. Kalau mereka mengikut aliran Negeri Sembilan asal, tidak seperti itu. Contoh, warna kuning. Warna kuning. Warna kuning adalah warna Hindu-Buddha. Warna Hindu-Buddha. Warna Negeri Sembilan asal kuning adalah datang daripada tanah, kembali kepada tanah. Itulah kuning. Itulah kuningnya yang sebenar. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pakai songkok, saya pakai songkok hari ini bukan budaya Melayu. Ini budaya yang sudah dibawa daripada tanah India, tanah Parsi, tanah Arab yang pada peringkat awal. Kalau ada titi Melayu yang sebenar ialah lilitan kain hitam di kepala, sama seperti apa yang berlaku di Kelantan yang dipanggil
sebagai semuka, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman awal Negeri Sembilan, terutama kalau bilang sudah ada orang asal Negeri Sembilan, pada ketika itu kaya, hasil emas banyak di sini. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak percaya, kalau bilang omet murah. Omet murah. Saya sudah tengok gambar-gambar lama di laluan Sungai Muar yang dikayu oleh orang Negeri Sembilan, British tukang Arab, dalam kapal-kapal tu kepingan-kepingan emas. Banyak tuan-tuan membuat, dan saya sudah berjumpa beberapa pencari emas. Ada beberapa tompek di Pulau Bilang ni, banyak omet. Saya sudah ikut. Rupanya, begini pekan kita rupanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika itu abad ke-17, oleh kerana kayanya ulama, maka berlakulah gerakan Minangkabawisma. Minangkabau datang. Minangkabau bukan datang melalui Sungai Muar ini. Minangkabau datang terus ke Lemau. Bila sampai ke Lemau, ada satu tempat dipanggil sebagai Merual. Mereka turun di situ. Dan pada ketika itulah datangnya Raja Melewah. Dan orang asal Negeri Sembilan pada ketika itu yang masih tinggal ialah penghulu Naam. Sama seperti kita, gerakan aliran keislamannya. Seorang pemimpin besar, tetapi jiwanya sama seperti kita. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Datang, dan pada ketika itu tidak diterima. Kerana Raja Melewah pada ketika itu hebat dari segi bukan aliran yang kita pegang. Mereka kuat Hindu Budanya, dan mereka nak merampas kedudukan kuasa itu pada ketika itu. Maka pada ketika itu berlaku pertempuran dengan Raja Khatib. Dipendekkan cerita, Raja Khatib lari sampai ke sungai. Dan kemudian Raja Melewah berkahwin dengan anak penghulu Naam. Diambilnya anak penghulu Naam, dibawa lari ke Lembang. Dan kemudian Nyai Seni namanya, Cik Puan Seni, sampai ke Lembang. Lepas tu diambil oleh Naam dan saudara-saudara dia dibawa balik ke Seri Menanti. Lepas tu Melewah mangkat, bukan mangkat di Lembang. Yang makam di Lembau tu saya dah beritahu pada pihak-pihak yang, dan saya dah menulis dalam itu bukan Raja Melewah. Kita tak tahu campur yang sibuk dalam itu. Raja Melewah mangkat di Seri Menanti. Saya dah tunjukkan makamnya di mana. Pada ketika itu isterinya Cik Puan Seni mengajuk bawa diri, dan dia menurun sampai ke Kampung Parit ini. Dan dia berkahwin dengan saudara mara. Ada di Kampung Parit ini makamnya. Dan sukunya adalah suku Batu Hampa asal. Bukan Batu Hampa yang datang daripada Minangkabau. Itulah. Ini antara kenyataan kontroversi yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Adat kita, adat Negeri Sembilan asal. Contoh, ada beberapa insiden berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu, mungkin tak tahu. Ada beberapa salah laku haruan makanan. Ada berlaku di antara pemimpin adat. Dan kemudian berlaku lagi ada beberapa perkara. Dan saya menasihatkan, saya beritahu, kalau ikut hukum hakam Islam yang sebenar, kalau di tanah Naning Melaka, Dul Syed, berlaku haruan makan anak, orang yang haruan makan anak itu diambil, dimasukkan dalam biji buta, dibiarkan berhenti. Bukan masalah dimasuk biji buta, nak bagi tahu bahawa perlakuan itu tidak digemari oleh adat istiadat kita. Sampai macam tu sekali. Tetapi hari ini sudah tidak ada. Jadi kesimpulan pendek yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya memikirkan bahawa apa saja gerakan Islam yang kita bawa
Kalau bendanya adalah ke arah kebaikan, pada saya tidak menjadi masalah. Generasi Y mahukan sesuatu yang fakta. Sesuatu yang fakta. Kalau kita kata adat adalah seperti ini, kita kena buktikan. Kalau dari segi Islamnya kita kata begini, kita kena buktikan. Kita kena bagi tahu. Bukannya kita cakap, tolong kau dulu ngajar, tu macam ni, kau pakailah. Jangan nak banyak-banyak tanya. Itu zaman itu sudah berlalu. Zaman sekarang ini adalah zaman ilmu, bukan zaman kekuatan, bukan zaman duit ringgit. Semuanya itu boleh dikalahkan oleh ilmu, pengetahuan, pemahaman, kehebatan dari segi benda-benda seperti itu. Ya, benda-benda seperti itu. Jadi, tentang tuan-tuan, akhir kata, tidak ada kelainan di Kuala Pilang. Tidak ada kepelbagaian di Kuala Pilang. Apa saja gerakan yang kita bawa, semuanya adalah menuju kepada yang satu. Menuju pada yang satu. Saya boleh buktikan yang saya kata tadi. Mana tempatnya, mana kehebatannya, apa buktinya, apa barangnya. Saya boleh buktikan. Dan ini, untuk tahun ini adalah kali kedua saya datang ke madrasah ini. Kali yang pertama, diiringi oleh kata silakan 5 kesimpulan mendengar ceramah saja. Saya ketahui, sebab saya bukannya nak mengutuk kerajaan, saya nak bagi tahu sejarah yang sebenar, adat yang sebenar, budaya yang sebenar. Saya tak ada nak melawan siapa-siapa. Saya nak cerita yang sebenar kehebatan Kuala Pilang. Hari ini sekali lagi saya muncul. Saya bercakap secara ringkas tentang benda-benda ini. Dan kemudian saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, mengikut Negeri Sembilan yang sebenar, anak buah menjadikan buah pak menjadikan pengulu, pengulu menjadikan ketua pengulu, ketua pengulu menjadikan raja. Bukannya anak buah menjadikan buah pak menjadikan lembaga, lembaga menjadikan pengulu, pengulu menjadikan undang, undang menjadikan raja. Itu telah berlaku selepas abad 17. Sebelum abad 17, anak buah menjadikan buah pak menjadikan pengulu, pengulu menjadikan ketua pengulu menjadikan raja. Siapa dia ketua pengulu? Ketua pengulu ialah pengulu luak ulu muat. Tapi sedih, mereka tidak memahami benda dalam perkara ini. Saya sudah berbicara, saya sudah pergi ke sarangnya, memberitahu, menceritakan. Saya dipersalahkan. Tetapi bila saya ajak dalam majlis ilmu, kita berdebat, kita berbahas dengan ilmu, mereka tidak mahu. Mereka tidak mahu. Yang sebab anak buah menjadikan buah pak menjadikan pengulu. Negeri Sembilan ini ada 9 pengulu asal. Mana antaranya? Kelang pun adalah kawasan kita. Kelang, Kolang begini. Kelang kawasan kita. Kalau Kelang, hampir seluruh Selangor adalah kawasan kita. Dan kemudian hampir seluruh Johor adalah kawasan Ulumah. Hampir seluruh Pahang adalah kawasan Jelebu. Jadi ke situ beginilah. Kalau nak bercerita kehebatan Negeri Sembilan asal, sedikit saya nak menyebut. Contoh, kalau pelantikan undang di Jelebu itu, saya sentuh sedikit sebagai pengetahuan umum tentang sejarah Negeri Sembilan asal. 90 hari yang pertama, dia kena cari mata benih siapa yang layak jadi undang. 10 hari yang kemudian kena tentukan siapa yang layak jadi undang. Lebih daripada 100 hari, kalau tak muncul undangnya, pesaka tersebut sudah tertanam, sudah terkandus, sudah tidak ada lagi undang. Dia balik kepada pengurus. Ini yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan. Dan kemudian saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan, meninggal saja undang hari itu, kuasa bukan pada lelaki. Adat ini kuasa pada perempuan, lelaki menjalankannya. Sepatutnya kuasa kepada ibu soko 3 paut Ludrabu, Kemin, Sari. Ketiga-tiga ibu soko itu bermesyuarat dalam masa 90 hari. Lantik seorang ketua ibu soko, bermesyuarat, dinaikkan seorang siapa yang layak. Dan kemudian baru diserahkan pada lelaki. Hari ini lelaki yang mengecai toma.
Ini sudah kembali pada zaman adat Minangkabau. Banyak masalah-masalah kita. Kalau kita ikut aliran-aliran adat Negeri Sembilan, ianya selari dengan gerakan-gerakan yang kita bawa, terutama pada ketika penghulu Naam dahulu, ya, terutama ketika penghulu Naam dahulu. Dan kemudian macam yang saya cerita pada peringkat awal tadi, kalau haluan makan anak, dia boleh dikatakan sebagai meletakkan kulit babi di pipi, menghidangkan daging babi pada lembaga, menyajikan daging anjing kepada raja. Macam tu kiasannya. Hebat adat istiadat kita, sebab adat bersini syarat bersini kita semua. Syarat mendaki akan menurun. Bila syarat mendaki adat dengan ketolak itu, itulah dia kena diselarikan dengan Islam. Syarat dan adat bagai mata hitam dengan mata putih, bagai irama dengan lagu, bagai isi dengan buku, sebab saling perlu memerlukan. Jadi kembalilah kita kepada sejarah dan pusaka Negeri Sembilan Asal. Kalau ada orang berkata hari ini orang sudah tidak mau mengamalkan adat bupati, betul saya jawab. Lepas tu dia kata, apa sebab itu? Sebab kita sudah kembali kepada sejarah dan adat Negeri Sembilan Asal. Itu yang kita punya. Berapa kita ambil orang punya. Dan mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bangsa. Dan tidak usah bimbang dengan apa yang saya katakan. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Sebab saya bercakap berdasarkan penyelidikan yang saya buat. Setelah selidik, saya tulis melalui buku. Dan kemudian saya dah umumkan sedikit, saya bakal dilantik menjadi pengarah Institut Peradaban Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini keluar satu iklan untuk sambung belajar di peringkat master dan PhD. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli mingguan Malaysia hari ini ada iklan. Tuan-tuan dan puan-puan tengok apa arahannya, mohonlah. Kalau sampai nanti saya akan bantu supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh sambung master dan PhD. Namanya peradaban Melayu. Jangan kecilkan, jangan sempitkan skop peradaban Melayu. Peradaban Melayu termasuk juga aliran-aliran yang tuan-tuan dan puan-puan tengah pegang sekarang untuk kita kaji, untuk kita kembangkan. Dan satu lagi, selepas ini mungkin kita akan buat seminar tentang pemikiran Ustaz Hashim Ghani. Ustaz Hashim Ghani suku Sulongan, SM suku Sulongan. Saya duduk di kampung Biu, saya duduk di Sungai Johor. Sebab itu adalah pokok saya Sulongan Negeri Sembilan Asal, bukan Sulongan Minangkabau. Kalau Sulongan Minangkabau, golongan dalam. Jangan kita memikirkan kita nak ke Minangkabau sama macam kita pergi umrah. Umur bila sampai ke Minangkabau di Paralaro dia jawab minta itu, minta ini. Wailah kalau tuan-tuan dan puan saya bukan anti, tetapi saya tidak mau lagi dikotak-katikkan dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Ampun dan maaf. Sekian.